Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dikasihi lagi dirahmati Allah, zaujahti habibahti Jasharul Liza, anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita dapat berkumpul di pagi Ahad, pagi Minggu, dan marilah kita semua panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah merempahkan kita rahmat, nikmat, rahmat, kebahagiaan dan macam-macam nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, supaya apa? Supaya kita dapat bersyukur. Dengan nikmat tu, macam mana cara kita bersyukur? Dengan kita tambahkan amal baik kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam malam tadi Abid dengan Adham ikut bapak kan pergi kenduri kat rumah Kak Ani, orang Indonesia. Bapak ada cerita kat dia orang dalam perjalanan betapa kita ni kena bersyukurlah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita berbanding dengan orang-orang Indonesia tu. Orang Indonesia ni Allah bagi nikmat yang tak seberapa lah dari segi kehidupan dunia ni, dari segi nilai. Jadi mungkin rahmat Allah lebih mudah dapat kepada mereka di akhirat nanti. Sebab mereka ni Allah kurniakan ujian rezeki yang mencabar di muka bumi ni, orang-orang Indonesia. Jadi kita janganlah memandang rendah orang-orang Indonesia tu. Entah-entah mereka tu lebih mudah masuk syurga daripada kita. Kak Ani tu pun sembahyang malam tak tinggal tu. Sembahyang tahajud tak tinggal. Jadi entah-entah mereka tu lebih mudah. Jadi kita jangan rasa kita ni terlalu baik. Kita jangan pandang orang yang lebih rendah, orang lain lebih rendah daripada kita. Jadi alhamdulillah kita masih lagi dengan kitab Riyadhus Shalihin. Tunjuk ni. Ni kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Dan kita masih lagi dalam bab 1 Bab 1 babun niat. Niat Bapak baca balik tajuk dia, ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua perbuatan dan perkataan yang jelas maupun tersembunyi. Jadi bab 1 ni panjang Ni ada 2 minggu lagi kot. Dan semalam bapak terbaca satu tulisan satu hukamak lah pasal niat ni. Niat ni dia umpamakan macam apa? Macam satu sampul surat Satu sampul surat kurier kakak order kan, order barang daripada Shopee kan. Satu sampul surat tu kurier tu dah siap bungkus apa semua, tapi tak ada alamat. Itulah contoh. Alamat itulah niat. Jadi bila kita ada amal tapi tak ada niat, dia macam seolah-olah satu delivery, satu parcel yang dibungkus, nak dihantar tapi tak ada alamat. Begitulah juga dengan amal baik kita, amal perbuatan kita kat muka bumi ni. Dalam sehari-hari kita buat baik, kita tolong orang, kita sedekah, derma, Abid tolong Adham buat kerja rumah, kakak tolong mak masak, tolong kemas dapur. Dia kena dimulai dengan niat lah, baru dapat jadi pahala. Kakak malam Isnin, kakak kena mop lantai dapur. Kena tanamkan dalam niat mulai malam ni. Aku buat ni kerana mengharapkan redha mak, redha bapa. Yang akan datang daripada keredaan mak dan bapa tu adalah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni redha mendapat keredaan Allah, betapa besarnya apa balasan yang Allah bagi, balasan baik kita di syurga nanti. Jadi pada pagi ni kita mulakan dengan satu hadis yang agak panjang. Jadi Bapak cuba bacakan juga. Jadi harap sabar dalam mendengar. Moga-moga dapat pahala. Hadis ni dia berbanding dengan Al-Quran, dia hadis ni susah sikit nak baca. Sebab Quran dia memang Allah jadikan mudah dibaca dan mudah dihafal. Hadis ni memang dia sekarang sebab dia bahasa Arab. Bawa bacakan Arab dia tadi baru bacakan terjemahan yang agak panjang ni, setengah muka surat. Dengarlah, moga-moga dapat pahala walaupun tak faham. Wa an Abi Ishaq Sa'd Abi Waqqas Malik bin Uhaib Aidi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab Lu'wil Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu an ahadil asyaratil mashhud lahum bil jannah qala ja'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'is tadabi fakulta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana zu malin wa la yarisuni illa ibnatul li afa atasaddaqu bisulusa mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la qultu fasulusu ya Rasulullah qala sulusu wassulusu katsir au kabir innaka tazara warasataka aghniya khairum min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik qala fakultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa zdad tabi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwa wa yadurra aharun Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinal ba'is sabda khawlah yarsalahu Rasulullah ammata bi Makkah muttafaqun alaih. Itulah hadis yang panjang. Bila kita mendengar baca hadis ni, perkataan ya Rasulullah tu banyaklah diulang-ulang sebab hadis ni adalah perkataan atau perbuatan Rasulullah. Itu kita panggil hadis. Jadi Bapak bacakan makna dia barulah Bapak cuba ulaslah semampu Bapak. Daripada Abu Ishaq iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ail Al-Quraisy Az-Zuhri. Dalam kurungan, dia termasuk daripada salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahiku ketika haji wada' kerana aku mengalami sakit yang teruk. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengalami sakit yang sangat teruk sebagaimana engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisinya hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah aku sedekahkan 2/3 daripada harta itu? Baginda menjawab, tidak boleh.
Aku bertanya lagi, bagaimana kalau sepertiga? Baginda pun menjawab lagi, tidak boleh. Aku bertanya lagi, kalau sepertiga, kalau separuh tak boleh. Kalau sepertiga, baginda menjawab, sepertiga boleh. Sepertiga itu sudah cukup banyak atau besar, kata Nabi. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari redha Allah, pasti kamu diberi pahala termasuk makanan yang kamu berikan kepada isterimu. Kemudian aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan di Mekah apabila sahabat-sahabatku pulang ke Madinah? Baginda bersabda, percayalah, kamu tidak akan ditinggalkan. Kamu melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah dan bertambahlah darjat dan ketinggian kamu. Barangkali sekalipun kamu ditinggalkan kerana usia, kerana dalam kurungan usia masih panjang lagi, nanti akan ada golongan yang mendapat manfaat daripada hidupmu. Dan ada golongan lain yang mendapat bahaya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sempurnakanlah pahala hijrah sahabat-sahabatku dan janganlah engkau terbalikkan hati mereka. Sungguh yang miskin adalah Sa'ad bin Khawlah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kesihan kerana dia meninggal dunia di Makkah. Muttafaqun alaih. Hadis yang panjang. Moga-moga kita dapat merasailah suasana tadi, suasana perbualan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni siapa? Sahabat besar. Adam kenal sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas? Orang pertama melepas panah. Ha, betul, pandai. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat besar. Dia orang yang keempat masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia punya antara kehebatan dia adalah seorang yang pakar dalam bidang memanah. Pakar memanah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia digambarkan kat sini cerita dia sakit di masa Haji Wada. Dan kalau tengok kenapa kalau hadis ni dia letak nama keluarga dia cukup panjang sampai ke Ka'ab bin Lu'ay. Di antara tujuan Imam Nawawi ataupun Imam Muslim Bukhari letak dia sebab dia nak tunjuk kat sini Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah bersaudara dengan Nabi dekat Zuhrah ni. Zuhrah ni adalah makcik kepada dia ada dua pupu kepada Sayyidatina Khadijah. Jadi pendek katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, Zuhrah ni adalah sepupu kepada ayah macam ke atuk Sayyidatina Khadijah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah bersaudara, dia sepupu. Jadi ada jalur saudara lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia masuk Islam ketika berumur berapa agak-agak? 17 tahun. Sangat-sangat muda. Masa tu dia tengah bujang lah, sangat muda. Dia telah masuk Islam dan antara kisah yang cukup popular di kemasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam Islam ni adalah ibu dia. Masa dia baru masuk Islam, ibu dia adalah penentang dia yang paling kuat sekali. Sehingga ibu Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia mogok lapar. Sa'ad bin Abi Waqqas dia jaga ibu dia tak nak makan. Dia kata, aku tak nak makan selagi kau tak meninggalkan agama baru engkau ni. Jadi tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ni dengan setia, dengan taat, menjadi seorang anak yang baik, dia terus jaga mak dia bagi makan. Sehingga kan Bapak tak ingat ayat Quran dia. Sehingga kan turun ayat Quran sebab kejadian ni lah.
Yang mana ayat Quran tu lebih kurang maksud dia, kalau ibu dan ayah kamu menyuruh sesuatu perkara yang menyekutukan Allah, kita tak wajib ikut. Betul. Pandai mak. Ayat 12 surah Luqman. Luqman ayat 12. Ayat tu turun di sebalik daripada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibu dia ni happy ending lah. Happy ending. Akhirnya ibu dia pun redha, pasrah. Dan ibu dia pun mula makan sampai kenyang. Tapi dalam sirah tu, mungkin Adam boleh rujuk balik kot kat sirah. Adakah ibu dia masuk Islam selepas tu, bapak? Aku tu kena buat rujukan. Nanti ustaz. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi perbualan Sa'ad bin Abi Waqqas ni dengan Nabi SAW, dia bersekitar kepada, yang pertama dia ada 2-3 tajuk kat sini, 2-3 taklid. Yang pertama berkenaan dengan pewarisan harta pusaka. Pewarisan harta pusaka kat sini ini pun satu ilmu untuk ilmu untuk kakak abid yang dah membesar, yang dah nak berkeluarga nanti kan. Iaitu dalam Islam, apabila kita ni ada satu harta kita nak wasiatkan pada seseorang. Contoh kakak ada 5 orang anak. Kakak harta banyak. Tapi kakak lebih sayang kepada anak yang nombor 1. Sebab dia pandai, dia dapat 8A. Walaupun tak boleh buat macam tu. Jadi kakak, satu hari kakak sakit. Kakak harta banyak. Kakak kata, saya nak bagi wasiat separuh daripada harta kakak kepada anak sulung. Jadi dalam Islam tak boleh. Allah tak benarkan. Jadi implikasi dia banyaklah. Itu menyebabkan ketidakadilan dan lain-lain. Dan orang yang berhak dapat tak dapat. Jadi satu lagi pengajarannya, dalam Islam harta kita hibah. Hibah boleh. Wasiat tak boleh. Tak apalah, itu bab harta pusaka. Hibah tapi ikut faraid. Hibah ikut faraid. Jadi, okey, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia tengah sakit. Dia tanya kat Nabi, adakah aku akan ditinggalkan di Mekah? Dia tanya kat Nabi. Faham tak soalan ni? Kenapa dia tanya? Masa tu Haji Wada kan? Faham tak event dia kat mana? Haji Wada, Nabi kat Mekah. Ada sejarah event dia, faham tak? Masa tu kita boleh bayangkan lah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sakit dekat kemah lah. Kan dia berkemah di luar, di kota Mekah. Jadi dia sakit. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni dia bijak. Dia nak ambil kesempatan daripada Nabi. Dia nak minta doa Nabi. Dia tanya. Dia tengah sakit ni. Dia tanya soalan ni. Apakah aku akan ditinggalkan di Mekah apabila sahabat-sahabat kumpulan? Maksudnya dia nak tanya, adakah aku ni nak mati ke, ya Rasulullah? Jadi Rasulullah jawab, percayalah, kamu tidak akan ditinggalkan. Maksudnya Rasulullah terus mendoakan dia. Itu sebab Sa'ad bin Abi Waqqas ni selepas kewafatan Nabi, banyak jasa dia, perjuangan dia sampai ke mana? Negeri China kan. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kubur dia di negeri China. Dan hadis ni Nabi tutup, Nabi merasa kesian kepadanya kerana dia ada seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Hallah, yang meninggal di Mekah. Jadi taklid ulasan daripada hadis ni, hadis yang panjang ni, Syekh Ibnu Utsaimin berkata, hadis ini menjadi dalil bahawa apabila kurang daripada 1/3 itu lebih baik dan sempurna dalam wasiat. Kerana itu Ibnu Abbas berkata, alangkah baiknya jika mereka mengurangi 1/3 daripada harta yang diwasiatkan menjadi 1/4. Kerana Nabi SAW bersabda 1/3 itu sudah banyak. Jadi
benda ni walaupun mungkin tak relevan, tak ada kaitan dengan Abid Adham, tapi kena ambil dia sebagai ilmu. Mudah-mudahan ingat kat kepala kita ilmu daripada kitab Riyadhus Salihin ni. Okey, kita sambung terus. Ni hadis yang pendek Hadis ni pun menarik Ya, Bapak baca Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum rawahul Muslim. Jadi maksud hadis ni daripada Abi Hurairah. Nama sebenar Abi Hurairah adalah siapa? Kalau tahu pandailah, hebatlah. Nama sebenar Abu Hurairah. Abu Hurairah Ad-Dawsi Al-Yamani adalah seorang hafiz dan kalangan sahabat. Dia adalah sahabat yang mulia, seorang yang cerdas otak dan mufti dan ahli puasa sunat. Wafat pada tahun 57 Hijrah. Nama sebenar dia Abdurrahman bin Sahar. Itu hadis dia sebut. Nama sebenar dia. Dia berkata, maksud dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada tubuh kamu dan tidak pula pada rupa bentuk kamu, tetapi Allah melihat kepada keikhlasan kamu. Hadis ni pendek tapi dia punya makna dia masya-Allah. Makna dia sungguh besar Ulang balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada tubuh badan kamu dan tidak pula melihat pada rupa bentuk kamu, tetapi Allah melihat kepada keikhlasan kamu. Jadi hadis ni, keikhlasan kamu ni sudah tentu berkait dengan kita punya amal ibadat kita, solat kita. Ada satu lagi hadis yang pendek Anir rajuli yuqatil syaja'ah wa yuqatil hamiyah wa yuqatil riya'ah ayu zalik fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Daripada Abu Musa bin Abdullah bin Qais bin Al-Ash'ari. Ni pun sahabat Nabi Jadi sahabat Nabi ni ramai Tak semua kita kenal Ni Abu Musa Abdullah bin Qais. Pernah dengar nama Abdullah bin Qais? Qais dapat nama dia ni. Abdullah bin Qais bin Al-Ash'ari. Ni pun sahabat Nabi. Sahabat mulia, wafat pada tahun 57 Hijrah. Banyak ramai sahabat Nabi Jadi ni pun satu ilmu lah. Kita baca kitab Riyadhus Salihin ni, kita baca, kita beramal dengan pesanan Nabi. Kita kenal sahabat-sahabat Nabi, kita kenal siapa-siapa yang meriwayatkan hadis Nabi Ni last kali dah 7.30. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang kerana keberaniannya. Ni pun hadis ni penting Ni ada berkait dengan niat Kena dengar baik-baik Rasulullah ditanya tentang seorang yang berperang kerana keberaniannya, berperang kerana kaumnya, dan berperang kerana riak. Yang manakah termasuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesiapa yang berperang agar kalimah Allah menjadi terangkat, maka itulah dia perang pada jalan Allah. Jadi ini satu hadis yang sangat-sangat penting Betapa besarnya fungsi niat dalam setiap perbuatan kita. Sehingga kat sini digambarkan hadis ni ambil satu contoh yang sangat-sangat ekstrim, iaitu perang. Kalau di kita ni tak adalah perang lagi dah. Ada kena perang? Perang politik, perang dalam big game tu lah.
Jadi contoh ni contoh perang. Orang tu berperang, dia mungkin dia lalai dia tak berperang kerana nak menegakkan Islam. Tapi dia berperang kerana dia rasa dia berani. Berperang kerana dia nak menyokong Nabi. Nabi ni orang Arab, aku orang Arab. Dia berperang kerana dia riak. Dia rasa bangga, dia pandai main pedang. Itu semua ikut hadis ni Allah tak iktiraf sebagai perang fisabilillah. Ya, perang yang orang yang sesiapa yang berperang agar kalimah Allah menjadi terangkat. Itu niat tu. Agar ni ayat penting. Ni catat. Ni catat ni. Sesiapa yang berperang. Berperang ni tukar kepada setiap perbuatan kita sekarang. Apa-apalah. Main bola, berdakwah, hang out. Siapa yang bersukan. Contoh buat tukar. Agar kalimah Allah menjadi terangkat. Maka itulah bersukan pada jalan Allah. Siapa yang bersahabat agar kalimah Allah menjadi terangkat, maka itulah persahabatan pada jalan Allah. Ya. Hadis ni contoh perang. Dalam zaman kita ni mana ada perang dah. Jadi kita kena aplikasikan, kita kena bijak dalam mendengar hadis dan kita applykan dalam kehidupan kita. Banyaklah. Jadi semalam mak dengan bapa ada bincang sikit pasal rumah tangga muda-mudi sekarang. Yang paling dekat depan mata bapa ni, bapa ingat Abid Fadil dengan Akidah lah. Ingat dalam 5-6 tahun lagi dah nak kahwin kan. Jadi Adham ke lambat lagi ada. Ini pun kena kalau daripada sekarang ni berniat aku kahwin ni kerana nak menegakkan kalimah Allah, nak menzahirkan zuriat yang baik-baik kerana Allah, maka perkahwinan ini adalah kerana jalan Allah. Sebab sekarang ni mak kata di kalangan ahwat-ahwat perkahwinan yang diaturkan oleh tak nak sebut ikram lah, sebab dia dirakam nanti orang marah pula. Manalah tu? Oleh jemaah by marriage by arrangement. Marriage merit ramai yang malangnya banyak yang nak bercerai jangan sangka kahwin sebab ikram dia bercerai. Tersebut ikram. Assalamualaikum ikram. Jadi 6 orang ikram 6 orang. Ikram. Jadi itu dah kena ilmu lah dapat nanti Abid Akidah apa dia nak kahwin, nanti bapa dengan mak bagi kursus kahwin khas. Banyak kena bercinta sebelum kahwin, selepas kahwin, sebelum kahwin. Sebab ada satu poin yang sangat penting lah pada mak. Bila Abid ke Fadil ke Akidah dah ada calon lah orang kata kita kena bajai perhubungan tu dengan baik lah kan. Jadi kena create kenangan-kenangan supaya dia menjadi satu ikatan. Bila dah kahwin nanti kan ada cabaran kan. Jadi bila ada kenangan-kenangan tu lah yang mengikat kita. Sebab perkahwinan oleh kita bercinta selepas kahwin. Pentingnya bercinta selepas kahwin. Bercinta sebelum kahwin boleh, cuma kena mengikut lunah-lunah Islam lah. Tak boleh bercinta selepas kahwin. Jadi sebab antara punca ramai yang perkahwinan yang diatur oleh jemaah ni bercerai sebab dia macam perkahwinan yang robot. Tak robot. Dah kahwin, masing-masing pergi kerja lah, balik kerja. Tiba-tiba suami dia kena buang kerja, tak ada duit. Gaduh, bercerai.
Tak apalah, ambil contoh yang dekat kan. Masalah besar sekarang ni, perceraian, bunuh diri. Masalah duit lah. Itu tak dapat dinafikan. Duit ni penting. Sangat-sangat penting. Duit. Tapi jangan kita menjadi hamba duit. Tu yang lagu M. Nasir. Jangan jadi hamba duit. Jadi panjanglah dia punya ulasan dia tu. Nantilah ada tajuk bab nikah kahwin lah, kalau Abid dengan kakak dia nak kahwin apa kan. Mak dengan bapak kena pastikan perkahwinan tu ada membawa kebahagiaan. Membawa kebahagiaan. Sebab bapak dengan mak pun kahwin by arrangement. Mana ada? Tapi insya-Allah bahagia. Sebab kita apa? Kita susun dengan apa? Kita ada kenangan-kenangan. Dia antara sebab melancong. Macam memanjat kan. Dia suka melancong tu satu kenangan tu. Dia pergi Korea. Baru satu pelaburan untuk. Tapi kena ada duit lah. Macam mana nak kena ada keuangan yang baik? Kena jadi seorang yang berjaya dalam akademik, dapat pekerjaan yang baik. Bapak dah cakap banyak kali dah. Sifirnya mudah je. Kena skor, dapat pekerjaan yang baik, insya-Allah rezeki kita baik. Menegakkan agama Allah kan kena ada duit juga. Setiap orang akan diuji. Tapi kita boleh doa dekat Allah. Jangan uji kita dengan sesuatu yang kita tak mampu. Tapi memang janji Allah, setiap orang akan diuji. Semua orang akan diuji. Sebab Allah nak tengok siapa yang boleh melalui ujian tersebut. Satu hari, akidah akan diuji. Sekarang rasa macam tak ada ujian kan? Abid, satu hari akan diuji. Fadil, macam mana? Ujian assignment. Macam-macam ujian. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah. Surah Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tak baca taklid dia. Tak boleh minggu depan lah. Wal asri inna insana. Subscribe, like and share. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.